Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, pagi 10 Muharram 1442 bersamaan dengan 29/8/2020, bagi kita masyarakat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan berpuasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ajaran sesat yang besar dalam dunia ini, nama dia kumpulan Syiah ataupun Rafidah. Hari inilah hari mereka meratap, tangis, pukul tubuh, duk panggil Husain, Husain. Agama dia Husain, ada kerja. Itu agama yang sesat dan menyesatkan orang ramai dengan ratapan-ratapan lagu dia mendayu-dayu, lagu Melayu dulu. Kata tu bom Husain. Tengok dalam video hari ni banyak. Nauzubillah daripada min ghadabillah, supaya Allah selamatkan kita daripada kumpulan sesat ini. Nauz. Kita teruskan dengan pengajian kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-27, surah yang ke-57, surah Al-Hadid. Al-Hadid makna besi. Alhamdulillah, kita dah break semalam pada ayat yang ke-24. Ayat 24 kita sambung bacaannya beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada analisa ataupun ulasan ayat yang lepas. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Ayat yang ke-24, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia panggil dua kali masalah dia ni. Orang-orang yang bakhil. Bakhil ni kita panggil kedekut, kikir. Bahasa Kelantan kata bakhil, kupik. Sedap tu. Sedap bunyi, tak sedap orang. Orang-orang yang bakhil, yang kupit. Bukan sakat dia yang bakhilnya, dan menyuruh manusia supaya bakhil. Dia menjadi pendakwah bakhil pula, ajak orang bakhil sekali, akan mendapat balasan yang menghinakan. Dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka faedahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji.
Ayat ini datang setelah kita bincang tentang dua ayat yang lepas, iaitulah ayat tentang dunia dan galakkan supaya berinfak, dan Allah Ta'ala suruh kita jadi bersikap adil, mu'tadil, bersikap sederhana dalam semua perkara, tidak melampau dan tidak juga terlalu boros ataupun bakhil. Jadi dua benda kita ni, tuan-tuan kena tanda, dua perkara yang tak boleh kita lupa. Yang pertama, jangan terlalu boros. Yang kedua, jangan terlalu bakhil. Yang naknya wa kana baina zalika sabila, borosnya tidak, bakhil pun tidak, orang panggil sederhana, itu yang terbaik. Kalau tidak, kita jadi manusia huru-hara, dia panggil manusia huru-hara. Allahu Akbar. Maka dalam ayat yang lepas kita telah bincang tentang bagaimana menghadapi musibah. Musibah itu tak mari kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh guna hujah musibah di atas maksiat yang dibuat, tetapi kita gunalah musibah di atas gunalah takdir ataupun qadar di atas maksiat tak boleh guna. Kita boleh guna di atas musibah yang berlaku. Manakala berlaku musibah, kita kata ini takdir Allah Azza wa Jalla setelah kita berusaha untuk mengelaknya. Maka di sini kata di para ulama, insya-Allah kita akan mendapat ketenangan. Maka tujuan Allah Ta'ala turun ayat ini, ayat qada dan qadar, ayat musibah, likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kita tidak bersedih hati dengan apa yang telah luput daripada kita. Jadi kita, benda tu luput, benda yang berlaku, kita akan sedih, tapi jangan melampau sangat, kan? Ketika wafat anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menitis air mata, sehingga sahabat tanya, wa anta ya Rasulullah? Rasulullah sendiri menitis air mata. Nabi kata, innal ain tadma'ul ain, mata mengalir, wa yahzanul qalb, hati sedih. Tapi ingat, la naqul, kita tidak akan keluar perkataan kecuali apa yang diredai oleh Allah. Kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. Mana kita kata dengan doa-doa yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita nak hilangkan duka cita, bagaimana kita nak hilangkan kesedihan, ini yang perlu pada motivasi. Kita balik kepada ayat, ma asaba min musibatin, tidak akan berlaku benda-benda kecuali dengan ketetapan Allah. Maka ketika itu insya-Allah kita boleh terima takdir Allah dalam keadaan kita tenang, insya-Allah. Tak usah duk berdeki dengan orang lah, tak usah duk hasad dengan orang. Ni dia punca stres ni, sakit hati ni, punca mari daripada mana? Bila hati tu tak tenang, kita duk tengok orang, Allah dia ni masya-Allah muda lagi, dapat harta banyak, pangkat besar, kereta besar, bini besar contohnya. Akhir kali hidup mikir, tak nak tidur. Ini kita akan bincang dalam bab besi, siapa kuat. Tajuk dia, siapa kuat. Macam kumpulan Rafidah ni, hari Ashura ni, hijrah Rafidahnya duk pukul tubuh, panggil Husain. Ini semua ni benda khurafat, bid'ah besar, kemungkaran yang besar yang dibuat oleh ajaran sesat ini. Sebab Sayyidina Husain dah mati 1000 tahun dah lebih dah. Apa duk Husain laginya, kan? Benda tu sudah berlaku, takdir Allah Ta'ala sudah terjadi. Jadi kita sabar ajalah, tak usah duk main. Agama kita ni bukan nostalgia, tapi agama amali. Kerana itu sewaktu Sayyidina Umar dicadangkan, letak permulaan tahun umat ini bermula daripada lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar tak mau. Kita bukan nak nostalgia gitu, tidak, takut jadi macam pengikut Nabi Isa. Ambil tarikh wafat Nabi, tak boleh, itu waktunya cukup sedih. Habis ambil tarikh hijrah, itu daripada sudut amali. Sayyidina Amr bin Al-As, dia puji kumpulan Rom. Dia kata Rom ni asra'un nas ifaqah ba'da musibah. Rom ni cepat pulih setelah ditimpa musibah, dia pulih cepat. Kata orang ini dalam sudut strategi peperangan. Kalau dia kalah hari ni, bulan depan dia bangkit balik dengan tentera dia, challenge nak lawan balik Islam. Itu dia panggil
cepatnya. Kita ni jangan duk mengalah sampai lembek pak bila-bila, jangan. Sebagaimana kata di Labid, wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta kita, keluarga kita, semua itu bara-bara simpanan. Tuhan simpan dekat kita sekejap. Maka satu hari simpanan itu akan diambil. Maknanya hari ni orang keluarga kita hak ni mati, mana seorang-seorang telah diambil simpanan Allah Ta'ala beri pada kita. Dan jangan juga kita terlalu suka, gembira sampai mereka tak khabar ingat. Jangan. Sampai sombong, itu tidak dibenarkan. Maka penutup kepada perbincangan tentang nikmat yang diberi, tentang infak, tentang supaya musibah yang menimpa kita ini, maka Allah Ta'ala beri kepada kita tutup dengan ayat yang kita baca tadi. Alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil. Sebab bakhil ni dia panggil musibatun fil mal, musibah yang menimpa harta. Biasanya orang kait dengan bakhil ni dengan harta. Tapi ada juga bakhil ilmu pun ada. Dia ustaz mengaji luar negara, balik-balik mari tak siapa di surau, di taman kampung dia tak mari. Orang kata ustaz tolonglah mari. Dia orang kampung gitu minta tolong dengan ustaz. Ustaz, kami nak minta tolong pergi masjid, pergi surau kami. Boleh bagi tazkirah, boleh. Sepatutnya dia duduk taman tu, dialah lead, dialah qaid yang menggerakkan surau. Ni kena panggil. Alasan dia mengajar ada di sekolah. Ini bakhil nama dia lagi ni. Nah, bakhil ada ilmu tak mau kuliah, tak mau mengajar. Tak usah ambil duit tak apa. Tak payah ambil duit tabung masjid kan. Dah kita banyak dah ada gaji dah. Tapi kena usaha, kena bekerja. Maka bakhil itu bukan setakat harta, bakhil dengan kedudukan kita, semuanya bakhil berlaku. Ni ada orang ni bakhil dengan harta jawatan dia, kalau kita minta tolong dia payah lalu. Itu ada juga bakhil dia panggil. Macam-macam lah. Kadang-kadang dia bakhil dengan orang ni, dia tak bakhil dengan orang ni. Tak. Biarlah apa yang ditetapkan oleh Allah, kita tenangkan hati kita dengan al-khairu makhtarahullah. Yang baik itu yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita. InsyaAllah kita tenang. Adalah tu hikmat di depan hari nanti. Baik, kita pergi kepada ayat Tuhan kata apa? Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka padanya tertimpa atas dirinya sendiri, kerana sesungguhnya Allah dialah yang maha berkuasa lagi maha terpuji. Al-Hamid di sini dengan makna terpuji mengandungi dua makna. Makna yang pertama, Al-Mahmud, dipuji. Allah Subhanahu Wa Taala huwal mahmud, dia dipuji dengan limpah kurnia dia, dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia kepada hamba dia, dengan segala anugerah yang diberi. Kita puji Allah. Kita makan, kita kata alhamdulillah. Kita minum, alhamdulillah. Semua benda alhamdulillah. As-sani al-hamid, dengan makna al-hamid. Hamid dengan makna hamid lain. Hamidun. Hamidun mana dia yang memuji. Allah Ta'ala puji hamba dia yang baik, yang jujur, yang taat, dapat pujian. Maka Allah Ta'ala itu hamidun wa mahmud azza wa jalla. Baik, kita berpindah kepada satu perbincangan yang menjadi tajuk kepada surah ini, iaitulah surah Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Rasul kami itu jelas. Allah Ta'ala kata al-bayyinat ay al-hujaj al-zahirah, hujah-hujah, dalil-dalil yang begitu jelas, yang mantap, iaitu Al-Quranul Karim bagi umat ini. Kemudian Al-Quran itu diwarisi oleh para sahabat bawa kepada tabi'in sampai kepada kita hari ini. Alhamdulillah, Al-Quran ada. Allah kata apa? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, kami hantar mari rasul kami dengan hujah.
Mana agama ini ditegakkan dengan hujah. Allah tak kata rusulana bisayf, kami bangkitkan rasul kami dengan pedang. Tak. Bil bayinat, mana itu keterangan itu yang paling besar sekali. Berapa ada negara-negara yang dimasuki menjadi negara Islam dengan sebab hujah, tidak dengan sebab perang. Berlaku begitu. Kan? Maka dengan hujah. Ada satu hadis Nabi SAW sebut dalam hadis ini, dia kata bu'istu baina yaday sa'ah bis-sayf, aku dibangkitkan dekat dengan kiamat bis-sayf, dengan membawa pedang, hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, dengan pedang aku ini aku akan bawa manusia supaya manusia menyembah Allah Ta'ala yang esa, tidak ada sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi, dan Allah jadikan rezeki aku di bawah kilauan mata pedang aku. Macam mana ayat tadi? Rusulana bil bayyinat. Ayat hadis ini Nabi kata bisayf, dengan pedang. Kita nak jawab macam mana ni? Jawab dianya ada dua jawapan. Jawapan dari sudut apa? Dari sudut sanad hadis. Sebahagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi ba'di alfazihi nakara. Sebab dia kata lafaz dia tu macam tak selari dengan Quran. Quran kata bayinat, hadis ni kata dengan pedang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala hantar mari Nabi menjadi rahmat kepada alam. Bukan bawa pedang mari potong orang. Tapi sebahagian ulama yang mutaakhir ini mentakhrik hadis, mengatakan sanad dia baik, sanad dia hasan, seperti Syekh Ahmad Syakir dalam Takhrik Musnad, dalam kitab Al-Irwa dan lain-lain. Maka para ulama mengatakan bukanlah asas agama itu pedang. Asas perjuangan kita iaitulah al-bayyinat, keterangan. Kerana itu tahap nak sampai ke pedang ni tahap yang ketiga. Bila kita pergi mana-mana negara, kita tak bagi tawaran istimewa. Jemput semua masuk Islam. Nak faham Islam, kami bagi keterangan hujah yang nyata. Ikut. Kalau dia terima, alhamdulillah, mereka hidup dalam aman, damai, harta benda milik mereka tidak diusik. Bahkan suami isteri tak payah angkat nikah lain, boleh teruskan perkahwinan yang sedia ada. Kan? Ketua-ketua kabilah tak payahlah kita gugurkan dia daripada jawatan, awak kekal jawatan. Dia bukan macam sistem demokrasi parlimen. Nah, bila tukar kerajaan, tukar parti, kena tukar belakang lah. Islam tidak. Kita ikrarkan. Cuma ketua besar itu mesti orang Islam yang asal. Tak mau. Baik, kekal dengan kafir tapi duduk di bawah pemerintahan Islam. Dia panggil kafir zimmi. Duduk kita. Tak mau. Barulah kita beri persiapan berapa hari kamu nak, kita lawan. Maknanya pedang bukan nombor satu. Tapi pedang itu digunakan ketika perlu. Baru kita kata betul. Jadi maknanya taujih para ulama, kalau kata hadis itu sanad dhaif wa tirab, asal tak tepi lalu. Tapi kalau kita terima, perlu kepada taujih, perlu kepada penjelasan. Apa maksud bayinat dan kenapa disebut dengan pedang. Alhamdulillah. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci, itu dia panggil kitab, wal mizan, dan keterangan yang menjadi neraca keadilan. Maka itu dia panggil kitab Quran li iqamatil hujjah, wal mizan, neraca timbangan ini li iqamatil adli, untuk melaksanakan keadilan. Makna Quran itu hujjah, hukum hakam duduk situ. Tapi nak laksanakan keadilan, maka diturunnya al-mizan. Kata ulama, wabil adli qamatis samawati wal ard, dengan berlakunya adil tertegaknya langit dengan bumi.
Sekarang ni timbul satu kata-kata hikmat ahli politik, kafir yang baik lebih baik daripada Islam yang tak baik. Maka kita sokonglah, walaupun parti dia kafir, sokong dia tu, ketua dia kafir, sebab kononnya orang ni integrasi sebagainya. Kita dok puji sangat, Allah Ta'ala beri peluang kepada mereka untuk memegang tampuk pemerintahan, maka dapat dikesan kata-kata itu tidak tepat. Cuma ada satu diriwayatkan maqulah, diriwayatkan daripada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah ta'ala, dia kata Allah yansuru daulatal adilah wa in kanat kafirah. Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada negara yang kafir, yang adil walaupun dia kafir. Wala yansuru daulataz zalimah wa in kana mu'minah. Dia tidak akan bantu negara yang zalim walaupun pemimpinnya orang Islam. Sebab Islam tak ajar kamu jadi zalim. Kenapa kamu jadi zalim? Itu maksud dia. Dan dia juga berkata al-adlu wajibun likulli ahadin. Keadilan itu wajib bagi setiap orang, ala kulli ahad, ke atas setiap orang, fi jami'il ahwa, dalam semua keadaan. Waz-zulmu la yubahu syai'un minhu bihal. Kezaliman tidak dibenarkan sama sekali. Tuan-tuan boleh tengok kata-kata ini dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-28 muka surat 26, muka surat 63, jilid yang ke-30 muka surat 339. Maknanya maksud dianya negara-negara kafir. Tapi kalau dia adil, insya-Allah Allah Taala beri pertolongan, maknanya negara dia itu boleh makmur. Negara Islam walaupun orang Islam, tapi kalau muzalim, Allah Taala tidak akan biarkan kamu. Jadi janganlah kita duk guna kafir yang baik, lebih baik daripada kita nak banding kafir hok nampak dah dia tu kafir dengan agenda-agenda yang peliknya, cuma mungkin tak terselah, sehinggalah Allah Taala beri kuasa terselah. Bila tu kita nampak, tinggallah, kenapa mau tunggu lagi, kan? Allahu akbar. Baru sampai kepada surah kita, liyaquman nasu bil qist. Tujuannya supaya mereka dapat menjalankan keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai-bagai faedah lagi bagi manusia. Besi, kerja besi ni banyak. Nak buat rumah, tiang dia kena berbesi. Nak makan, kena cari besi. Pasal apa? Nak sembelih hayawan, nak potong daging, Allahu akbar, besi ni banyak kerja. Nak pergi lawan orang kafir, besi, pedang, tombak, apa dia lagi, panah, semua dia besi. Maka Allah kata apa? Wa manafi'u linnas, dijadikan besi dengan keadaan demikian supaya manusia mempergunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wal ya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang-orang yang mempergunakan kekuatan handalnya itu dalam menegakkan agama. Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala liya'lamallah, Allah Ta'ala nak suruh mu tahu apa yang ditahu oleh Allah Ta'ala. Kena faham ayat. Dia kata jangan pula jadi macam kumpulan ajaran sesat. Dia kata Allah Ta'ala tak tahu juz'iyat, benda-benda yang juzuk yang berlaku kecuali setelah berlaku. Lekeh nampak Allah ni bagi dia. Dia kata Tuhan tak tahu. Kalau berlaku baru Tuhan tahu. Kita mazhab Ahlussunnah lah, Allah SWT tahu semua. Apa yang berlaku, apa yang sudah berlaku, apa nak berlaku, apa yang akan berlaku. Itu di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Tuhan kata aku nak suruh mu tahu apa yang ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala, yang orang yang mempergunakan kekuatan handalnya dalam menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, padahal balasan baiknya tidak kelihatan baginya. Semua pahala ni tak nampak, kan? Bil ghaib tak nampak. Tuhan janji puasa hari Ashura, Nabi SAW sebut yukaffirus sanah,
Allah Ta'ala akan kafarahkan dia. Kafarahkan dia makna bagi kafarah, penghampusan dosa setahun. Kadang-kadang kita terjemah, ada orang kata bagi pahala setahun tak? Yang betulnya kafarah makna bagi kafarah penghapusan setahun. Arafah 2 tahun. Itu bil ghaib, kita tak tahu. Nabi bagi tahu. Kita percaya. Yang besarnya dalam bab puasa ni boleh tahan lagi. Dalam bab perang, pergi mati tu. Dalam bab keluarkan infak harta kita, habis kita. Maka para jemaah sekalian, Allah kata, kamu tahu, kamu terima, kamu tolong, kamu berjuang Islam, membela Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana percaya dengan balasan baik yang tidak kelihatan kepadanya. Percaya. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha berkuasa. Allah Ta'ala Maha kuat lagi Maha berkuasa. Jadi ada yang mengatakan, Allah sebut sini wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Sebahagian ulama tafsir kata asalnya besi duduk di langit. Duduk di langit, diturunkan ke bumi untuk kegunaan manusia. Ada juga ulama kata besi duduk dalam bumi. Allah Ta'ala turunkan sunnat hazal amr. Bagaimana kamu nak berinteraksi dengan besi itu. Bagaimana kamu nak berinteraksi dengan besi. Supaya kita tahu nak guna besi ini. Dan kalau kita tak guna, tak pandai rugi kita. Kan? Allah kata apa? Fihi ba'sun syadid. Besi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Besi ini hebat. Hebat, kekuatan yang luar biasa. Wa 'allamnahu san'ata labusil lakum lituhsanakum ba'sikum. Allah Ta'ala ajar pula Nabi Daud macam mana dia ambil besi, dia tepak, dia boleh buat baju untuk peperangan. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dia panggil duru', baju besi, baju rantai. Wa manafi'u linnas, dan banyak lagi manfaat besi yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Maka timbul satu soalan. Tajuk ni menarik tuan-tuan, tanda. Dia panggil ayyu aqwa. Siapa yang lebih kuat? Siapa dia paling kuat dalam dunia ni? Tengok. Diceritakan sebahagian riwayat mengatakan ini ditanya Sayyidina Ali. Tapi dalam kitab-kitab sebut dicerita daripada Sayyidina Ali. Ruwiya ni maknanya cerita, tidak dipastikan kesahihan lah. Sebab itulah setengah ulama pengkaji kata kalau kita nak ambil sanak, tak boleh. Sanak dia tidak betul. Kita berkata diceritakanlah. Wallahualam Sayyidina Ali ke siapa, yang penting makna dia betul. Dia kata man asyaddu jundullah. Syekh, siapakah, manakah tentera Allah Ta'ala yang paling kuat? Siapa tentera Allah Ta'ala yang paling kuat? Qal al-jibal. Bukit paling kuat. Tengok gagah perkasa besar, tersergam. Bukit. Dia kata al-jibal yaqta'uhal hadid. Mana kuat bukit? Mari besi, kita buat cangkul, buat alat-alat ni, kita boleh runtuhkan bukit. Fal hadidu aqwa, maknanya besi lebih kuat. Mari hak lain pula kata dak. An-nar tuzibul hadid. Mana kuat besi? Api boleh cairkan besi. Fan-naru aqwa, api lebih kuat. Mari orang lain pula kata tak kuat api. Fal ma'u yutfi'un nar. Air boleh memadamkan api. Fan-naru aqwa, fal ma'u aqwa, air lebih kuat. Tak jumpa cari barang kuat kita. Gitu ke? La, dia kata air tak kuat. Was-sahabu yahmilul ma'. Ni awan membawa air. Fas-sahabu aqwa, awan lebih kuat. Tak lagi. Warih ta'bazu bil sahab. Angin boleh bawa awan pergi mana-mana. Awan penuh dengan air, angin tolak relax ya. Dia kata farihu aqwa, angin lebih kuat. Dia kata tak, ada lagi. Wal insan yatakafa'u rih bi yadihi wa thawbihi. Manusia boleh je tepi angin dengan tangan dia, dengan baju dia.
fal insanu aqwa, manusia lebih kuat. Dia kata tak. Wan naumu yaghlibul insan, mengantuk boleh mengalahkan manusia. Kita ni hebat-hebat mari mengantuk baik. Tak. Fan naumu aqwa, dia kata tidur lebih kuat daripada manusia. Walham, duka cita, serabut, stres boleh menghilangkan tidur. Orang serabut tak boleh tidur tahu. Tak paksa kena pergi makan ubat. Ke hospital bagi ubat. Ubat apa nama tahu? Ubat apa, penyakit apa yang tak boleh tidur ni? Insomnia. Ya. Ini lebih dahsyat. Maknanya alhamu aqwa. Maknanya duka cita, serabut, stres itu lebih kuat. Maka dia buat kesimpulan, fa aqwa jundullah wal hammu. Mana tentera Allah Taala yang paling kuat iaitulah duka cita. Dia boleh hilangkan segala benda. Allahu yusallituhullah ala man yasha'u min ibadihi. Allah Taala letakkan penyakit duka cita ni ke atas siapa yang Allah Taala nak daripada kalangan hamba dia. Maknanya itu dia panggil mencari siapa lebih kuat. Mari orang ulama lain pula kata analisa itu belum habis. Dia kata hak paling kuat lagi al-imanu billah, iman, keyakinan kita, iman kita kepada qada dengan qadar boleh menghilangkan duka cita. Boleh menghilangkan stres. Fal imanu aqwa, maka iman lebih kuat. Mana hari ni kita nak cari jumpa jawabnya, semua benda tu ada kekuatannya, tapi yang paling top sekali keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cerita besi. Baik, habislah tajuk kita man aqwa. Siapakah tentera Allah Taala yang paling kuat? Allahu Akbar. Kita berpindah kepada ayat lain. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan kedua-duanya orang-orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama. Jadi Allah Ta'ala sebut dua Nabi ini sebab apa? Ini ketua, orang panggil bapa segala Nabi. Pasal Nabi Nuh mati habis dia orang kafir, tinggal dia. Maka melalui keturunan dia lah lahir pula. Lama putus, mari pula Nabi Ibrahim AS. Daripada keturunan Ibrahim lah keluarnya Nabi-Nabi yang lahir sehinggalah kepada sampai kepada Nabi kita Ali sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil. Tapi faminhum muhtadin, Allah kata ada di kalangan, maka sebahagian di antara mereka orang yang beroleh hidayah petunjuk, wa katsirum minhum fasiqun, dan ramai di kalangan mereka yang fasik derhaka. Nauzubillah. Ini sunnatullah. Kita nak tanya nak buat apa dah? Nak buat apa pun tak boleh. Sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala. Orang kafir fasik lebih ramai daripada orang baik. Daripada zaman dulu lagi, zaman Nuh 1000 tahun dakwah, kurang 50. Berapa orang yang boleh naik atas bahtera, atas perahu? Zaman Nabi Ibrahim, kana ummah. Ibrahim seorang dia dianggap sebagai ummah. Habis pakat semua berhala belaka kaum dia. Dia seorang beriman. Mari anak saudara dia Lut. Berapa orang yang ada? Tak ramai. Nabi zaman Nabi kita sama juga. Zaman kita hari ni pun itulah Nabi kata bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Permula Islam itu tak ada orang, lepas tu berkembang biak ramai-ramai bilion umat Islam. Sayaudu ghariban, dia akan kembali menjadi dagang terasing semula di akhir zaman. Allahu Akbar. Habislah dua Nabi. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina
وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Kemudian kami iringi sesudah mereka. Siapa dia? Sesudah Nabi Nuh, sesudah Nabi Ibrahim, rasul-rasul kami silih berganti. Dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa anak Maryam, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, Abilaya. Serta kami berikan kepadanya kitab Injil. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas dan kasihan sama sendiri. Tengok, dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam, ar-ra'fah war-rahmah, kasih sayang, belah kasihan itu tinggi darjat dia. Karena itu dikatakan di antara ajaran dalam kitab mereka, man darabaka ala khaddikal ayman fa'adir lahu khaddakal aisar. Dengar ni, dalam kitab ajaran dia, siapa dia pukul pipi kamu sebelah kanan, muhala pipi kiri, tapa sini pula. Begitu nak cerita baiknya mereka. Wa man naza'aka thawbaka fazidhu rida'aka. Siapa dia mari nak ambil bajumu, mu bagi kain sarung, kain ridakmu ni. Maka Nabi Isa ni dibangkit dengan rahmah untuk apa? Nak imbang ghulu pokok Yahudi. Pokok Yahudi ni melampau banyak kerah pedar, kerah hati, maka Allah Taala mari Nabi Isa lemah lembut. Tengok Tuhan kata apa? Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Penuh dengan kasih sayang. Tapi masalahnya wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan perbuatan mereka beribadat secara rahbaniyah. Rahbaniyah ni, tengok nota di bawah dia kata. Rahbaniyah beribadat secara rahbaniyah seperti bertapa. Pertapaan di tempat-tempat yang terpencil, mengharamkan diri daripada berkahwin dan menjauhi kemewahan hidup. Dia punya padri-padri ahli ibadat dia, ubat dia tak boleh kahwin, duduk ala gereja begitu saja. Maka perbuatan itu menyalahi fitrah manusia. Allah Ta'ala tidak ajar manusia ni supaya jadi gini. Artinya ra'fah warahmah itu diajar, dituntut. Tapi rahbaniyah tidak. Sebab mereka sendiri dia reka benda hak Tuhan tak suruh. Dia reka, dia nak jadi ahli ibadat, tak payah kahwin, tak payah tu, tak payah ni. Padri-padri dia tak boleh kahwin kan. Ibtada'uha, mereka lah yang mengadakan reka-reka ini. Kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Ini dia panggil, dalam bahasa kita dia panggil bid'ah. Bid'ah ni dia buat rekaan hak tidak diajar. Mula-mula dia reka, dia berwajib atas diri dia. Fama ra'a. Kenapa? Ibtigha amar ridwanillah, kerana mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni pun ni hak duk reka ibadat-ibadat hak Nabi tak ajar ni. Semuanya duk kata kita nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mencari keredaan Allah Taala. Nabi kata bid'ah itu tak boleh. Kita pula marah pula. Lah banyak nak membid'ahkan orang. Bukan bid'ahkan orang. Masalahnya Nabi sebut wa kullu bid'atin dalalah. Bid'ah rekaan dalam agama itu sesat. Jadi kita kenapa suka nak rekanya? Banyak dah sunnah Nabi yang tidak dipayah direka, banyak hidup cari hak lain pula. Buat mari sami dia berzikir, zikir nak tidak diajar. Tak ada lafaz macam tu diajar di dalam
dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu, tiba-tiba kita mari di kurun yang akhir ni, pandang kita pula pada sahabat, ini masalah. Mana kita rempuh masuk dalam agama benda-benda yang tidak ada. Dahlah direka. Allah kata apa? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Reka, dahlah kamu reka, kamu tak ikut pula. Maka terjadilah benda-benda yang pelik, seperti bila mereka tak kahwin untuk nak beribadat, sedangkan jiwa mereka nak karantina. Maka terjadilah benda-benda yang terjadi, seperti yang tuan-tuan baca dalam laporan berita tentang apa yang terjadi di sebalik tabir ahli-ahli ibadat ini. Kata apa? Macam-macam, kita malah sebutlah tentang kedudukan mereka. Bila dia langgar, orang panggil langgar PKP syariat, duk ibadatnya tak ada harta. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah Salman Al-Farisi, bagaimana padri zaman itu tipu orang beri harta supaya infak, dia duduk sipai dalam gedung, dalam tempayan, dalam gereja dia. Bila dia mati terbongkar, siapa orang nak bakar mayat dia. Apa dia? Masya Allah. Jadi ini juga asal Allah kata apa? Fa'ataina alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Oleh itu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, kami berikan 2 pahala. Ada di kalangan mereka yang beriman dengan Nabi Isa, bila dia jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga beriman, maka mereka mendapat 2 pahala, Injil, Quran. Allahu Akbar. Asalnya mereka ni, asal dia jadi bertapa ni sebab apa? Sebab dia perik. Orang kata perik ataupun takut sangat kepada kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh Yahudi dan puak-puak Rom ke atas mereka. Maka pengikut Nabi Isa ni diancam, diunaya, seperti yang berlaku dalam kisah Al-Buruj. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Buruj yang telah saya tadabburkan, qutila ashabul ukhdud, katanya puak-puak Yahudi Nasara Najran, mereka telah dihina, dibakar. Maka dia pun menyendirilah puak-puak dia ni, kan? Jadi kita kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, orang mukmin yang bercampur dengan manusia dan sabar di atas kerana mereka, lebih baik daripada orang mukmin yang tak bercampur dengan orang, duduk dalam gereja, duduk dalam masjid, dalam surau betapa, menyepi diri, tidak sabar menghadapi kerana mereka. Maka kita kata kita sabar itu lebih baik. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan lain-lain. Maka itu dia yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita ajar dia tak buat, yang kita tak ajar hak sungguh sangat. Ada tidak masil dalam ajaran kita ni? Ada sedikit, tak sama, tapi ada sikit, iaitulah tentang nazar. Nazar ni tak wajib. Siapa dia suruh bernazar? Tapi manusia suka bernazar. Sehingga kan Nabi kata apa? Nazar tidak membawa kebaikan. Cuma kita boleh makannya orang bakhil. Apa dia maksud dia? Orang ni ada duit, tapi dia nak buat kenduri, nak sembelih kambing, sembelih lembu, bersyarat dengan Tuhan. Ya Rabbi, kalau bui projek saya nak ni, wajib saya sembelih seekor kambing, seekor lembu. Kalau anak saya dapat A, saya sembelih seekor kambing. Kalau sembuh penyakit, kita sembelih. Maknanya orang ni nak beri makan ke orang, bersyarat. Itu dipanggil. Benda tak wajib. Kadang-kadang dia buat syarat dasar. Saya kalau boleh gini, wajib akan toko puasa sebulan. Bila boleh sungguh, mari jumpa ustaz. Tak ada kau bayar-bayar rendah, tak cakap nak puasa. Menyusahkan. Puak-puak rahbaniyah dulu gitulah. Diusah dia, lepas tu dia tak ikut. Tapi kalau dah menazar, mewajib atas dirimu, Allah kata yufuna bin nazri, kamu kena tunaikan nazar kamu. Satu hari Sayyidina Umar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata inni nazartu fil jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bernazar zaman jahiliyah dulu. Apa dia? Nak iktikaf 1 malam di Masjid Haram.
Qala aufi binazar. Nabi kata, tunaikan nazar begitu di Masjid Haram. Maknanya syarat nazar ni mesti benda yang baik, benda yang disyariatkan baru dia jadi. Kalau tak jadi syariat, tak jadi. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Tengok-tengok ada seorang pakcik berdiri, tak duduk. Orang lain duduk, dia duduk cacai. Nabi tanya, "Man hadha?" Siapa tu? Tengok Nabi dia prihatin, tengok orang pelik, tanya, "Siapa?" Sahabat kata, "Abu Israel." Nama dia Abu Israel. Kenapa dia tak duduk? Dia telah bernazar Rasulullah. Dia bernazar nak berdiri, tak mau duduk di bawah teduh, tak mau bercakap, dan puasa. Banyak projek dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murhu falyatakallam." Suruh dia bercakap. Suruh dia duduk bawah teduh. Apa duduk tengah panas ni? Bahaya. Boleh kena stroke. Wal yaq'ud. Suruh dia duduk. Apa berdiri? Wal yutimma shaumahu. Nabi kata, sempurnakan puasa dia. Dalam banyak-banyak tu Nabi ambil satu je yang diterima, iaitulah ibadat. Puasa maka diterima, yang lain-lain tak pakai kerja belaka. Hadis ini rawahu Al-Bukhari min hadis Ibn Abbas. Sekarang ni ramai orang menazar ni, kalau boleh sekian-sekian nak gatih basikal sampai ke Putrajaya. Tak. Abi pakat berdera dia ikut, tak payahlah awak ngabi pitih lah. Tak perlu lah. Patutnya ahli-ahli agama nasihat ke kerajaan awak ngabi fulus tu. Nak jalan lagi sendirilah, kan. Maka Nabi tidak iktiraf. Hadis lain pula daripada Anas, Nabi SAW dia tengok seorang tua Yahudi dipapah oleh dua anak dia. Nabi kata, "Ma baru haza?" Apa pasal apa ni? Qalu nazara an yamshi. Dia bernazar nak berjalan. Kalau aku boleh, aku nak berjalan. Anak dia apa pasal ketar-ketar berjalan lagi juga. Qal Nabi kata sallallahu innallaha an ta'zibi haza nafsahu la ghani. Nabi kata Allah Taala kaya daripada nak azab dia ni, berjalan pun tak betul. Falyarkab, ambil dongki ke kuda, suruh dia naik buat balik rumah dia. Apa ni? Itu dipanggil nazar, tu tidak jadi. Baiklah para jemaah sekalian, bab nazar tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang ana syarah, nama kitab Al-Fiqhul Manhaji. Kita detail di sana tentang nazar, jadi apa yang jadi nazar, apa peraturan dia, dan bagaimana kafarah nazar. Panjanglah cerita dia. Kita nak masuk pada tafsir kita ni. Nabi kata, fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Ramai di kalangan mereka yang fasik, yang tak dengar kata. Allahumma musta'an. Allah Ta'ala tutup ayat kita ni dengan seruan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya. Masya Allah, Allah Ta'ala bagi dua rahmat kepada kita dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak. Tengok, Allah ulang balik. Baru ni kita bincang tentang ayat munafikin. Ada cahaya padam tengah jalan. Orang mukmin cahaya berterusan membawa ke dia ke jalan syurga, insya-Allah. Serta diampunkannya dosa kamu, dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat pengasihani. Jadi di sini Allah ajar kepada kita supaya ittaqullah, hendaklah kamu takut pada Allah Taala, lakukan ketaatan, jangan ikut puak-puak berangan, puak-puak Yahudi yang melampau, jangan ikut ad-dallin, puak-puak Kristian yang apa? Yang duduk reka-reka ibadat yang tidak dianjurkan. Ikut hak Nabi kita aja, insya-Allah kita akan selamat sampai bila-bila. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiru ala syai'
ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ditetapkan pemberian demikian kepada kamu supaya golongan ahli kitab yang menentang Islam mengetahui bahawa sesungguhnya mereka tidak mempunyai sebarang kuasa untuk mendapat atau menyekat sesuatu dari limpah kurnia Allah, dan bahawa sungguhnya limpah kurnia itu terletak dalam kekuasaan Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan ingatlah Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang besar. Banyaklah kelebihan-kelebihan kita dengan ahli kitab, panjang hadis-hadis, dan itulah kita dah bincang dulu di dalam kisah-kisah tentang ahli kitab yang lain. Kita kata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kali ini kita telah selesai daripada tafsir semua Hizb al-Mufassal. Hizb al-Mufassal maknanya bahagian ayat-ayat yang pendek-pendek bermula daripada surah Al-Hujurat sampai kepada surah An-Nas. Qisar as-Suwar maknanya bermula di sini daripada Hujurat tu bermulanya Hizb al-Mufassal. Maknanya orang panggil pendek-pendek dia punya surah dan juga ayat-ayat dia tamat di situ. Jadi insya-Allah oleh kerana kita dah masuk dah juzuk 26. Jadi ana akan mula awal juzuk 26 surah Al-Ahqaf, Suratul Ahqaf. Daripada awal juzuk 26 insya-Allah kita akan sambung daripada awal lah. Surah juzuk 26 surah Al-Ahqaf. Kita pergi pada suratul Ahqaf, suratul Muhammad, suratul Fathi, kemudian surah Al-Hujurat. Sampai sambung sini ana akan balik semula kepada juzuk yang ke-10 yang kita telah syarah tafsir beberapa tahun yang lalu, sehinggalah terhenti dengan marinya PKP. PKP mari, kita pun mula dengan kitab ambil daripada juzuk yang 30, kerana itu di antara juzuk-juzuk yang terawal Al-Quran diturunkan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan tadabbur kita, tafsir kita yang ringkas ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, dan agaklah para jemaah tingkatkan pengajian kita dalam Al-Quran. Sama-samalah kita belajar ilmu bacaan Al-Quran yang dipanggil ilmu tajwid, kita belajar ilmu tafsir, kita belajar ilmu tadabbur, yang seluruhnya kita belajar bagaimana nak merealisasikan mengamalkan Al-Quran itu dalam hidup kita. Insya-Allah semoga Al-Quran itu menjadi pemandu kita di dunia dan pandu kita di akhirat nanti, sehingga kita dapat menjadi penghuni syurga insya-Allah. Jadi mana-mana yang kekurangan di dalam tafsir, di dalam huraian yang kita sampai ini, kita carilah ustaz-ustaz yang lain yang lebih berwibawa. Manusia itu begitulah, setakat mana yang kita ada kita beri, daripada jadi orang bakhil, ilmu ada tak disampaikan, kita sampaikan. Tapi kelemahan manusia tak akan lepas. Ada orang baik sini, ada kurang di sini, begitulah sifat kita. InsyaAllah kita akan sambung suratu Al-Ahqaf dalam siri yang akan datang. Subhanakallah hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.